Dan saya kat sini sedikit slow. Sekejap sekejap. Okey, selamat pagi. Assalamualaikum. Saya ucapkan kepada semua yang telah hadir, pada hari ini. Okey, so saya minta maaf ada sebab kerana kelas lepas tempat ataupun ditangguhkan sebab kesihatan yang tak mengizinkan lah. Okay, alright. So hari ini kita sambung pada tajuk yang baru. So hopefully sesiapa yang dah hantar saya akan tanya nanti untuk latihan ataupun PPT yang telah diberi lepas. Okay, alright. Okay. Okay, so hari ni kita pergi ke tajuk baru tau. Okay, struktur kod arahan. Alright, saya ulang struktur kod arahan. Tapi sebelum tu sekejap ada tempat yang okay, so struktur kod arahan ini, okay, struktur kod arahan ini apa? Ada tempat yang dalam masa serentak sebenarnya ada kelas lain juga yang dibina. Okay, tak apa. So, kita fokus untuk kelas awak di luar ni. Tak apa. Okay, so kita fokus kat hari ni. Okay, untuk struktur kearahan sebenarnya, okay, untuk struktur kearahan ini telah, okay, alright, awak sebenarnya strukturnya awak dah belajar sebenarnya tau. Okay, awak dah belajar semasa tingkatan satu ini. Kalau kita pergi, so you akan nampak lah. Okay, apa yang sebenarnya dah dipelajari. Namun, ditekankan. Okay, untuk kali ini, ia menekankan lebih kepada penyelesaian masalah. Okay, so you kena ingat nanti, sebenarnya apa yang dipelajari ini, ingat balik apa jenis-jenis struktur kawalan yang telah dipelajari semasa tingkatan 1 dan juga ada sedikit tingkatan 2. So, you kena ingat. Okay, so saya terangkan itu. Okay, dahulu apa itu struktur kod arahan? Okay, struktur kod arahan adalah merupakan paradigma pengatur caraan. Okay, apa itu paradigma ni? Perubahan dalam pengatur caraan di mana ia bertindak sebagai model untuk menjelaskan atau cara membangunkan. Okay, alright. Tujuan struktur kod arahan adalah untuk beri penjelasan, meningkatkan kualiti, menjimatkan masa pembangunan, menjimatkan masa pembangunan atau cara. Nanti kita akan nampak, pada struktur kawalan yang akan dipelajari. Penggunaan struktur blok dalam struktur kawalan merupakan antara mekanisme ataupun mekanisme yang terdapat dalam struktur kod arahan. Kod arahan. Ingat balik apa itu kod arahan? Kod arahan adalah merupakan, maksudnya kita sebagai pengatur cara mengarahkan komputer untuk selesaikan masalah dan untuk memudahkan pengguna. Kalau awak lihat, segmen-segmen kod yang dibina tersebut, itu adalah salah satu antara segmen kod yang dibina menggunakan bahasa pengatur caraan. Hari ini kita guna Python kan? So bila dah terjadinya, kita kan memberi arahan kepada komputer untuk faham, bagaimana untuk memahami apa input yang dimasukkan pengguna semua. Macam mana nak arahkan komputer menjawab bila dapat input daripada pengguna, bagaimana nak minta input daripada pengguna. Lepas input dimasukkan apa jadi. Itu adalah antara kod arahan yang awak kena tahu. So untuk hari ini, kita akan pergi dahulu iaitu struktur kawalan. Ini saya kata ni, saya tidak akan terang
Okay, kenapa? Kerana struktur kawalan rujukan telah dipelajari oleh anda. Okay, so untuk tingkatan 2 ini kita hanya tekankan sekiranya ada dalam struktur kawalan rujukan dalam penyelesaian masalah. Okey, untuk struktur kawalan rujukan, ia merupakan struktur perarahan yang paling mudah untuk dipahami. Okey, sebab dia sangat simple, sangat mudah. Okey, alright. Dan ia juga melaksanakan arahan baris demi baris. Okey. Kenapa baris demi baris? Kerana dia hanya ada satu aliran saja daripada atas ke bawah. Dia tidak ada kiri kanan, tak ada pilihan, dia tidak ada. Ya, so arahan dia straight to the point je. Okey, macam cikgu suruh salin nota. Salin lah. Salin, ambil buku, salin semua. Tak ada. Kalau buku habis, tak ada. Macam tu. Okey. Alright, melaksanakan kod acara secara linear. Okey, apa maksud secara linear ini? Ini bermaksud secara linear ini ada straight to the point. Macam saya kata lah, dia satu aliran, straight je, tak ada kona-kona dah. Okay? Okay. Okay. Alright, boleh nampak Alright, okay. Penyataan dilaksanakan mengikut urutan ditetapkan. Maksudnya daripada first step, second step. Lepas second step, apa jadi? Dan apa jadi? Nampak? Kalau dia memang awak kena ikut. Kalau tak buat, tak boleh selesai lah untuk struktur kawalan rujukan ni. Dia dah ada satu baris. Okay, memang kena follow. Okay, digunakan untuk biasanya selesaikan masalah yang paling mudah lah. Okay, mudah juga dikenal pasti melalui tertib penyelesaian langkah demi langkah. Okay, alright. Okay, untuk ini adalah carta alih struktur kawalan rujukan. So, awak boleh nampak tau sebenarnya. Struktur kawalan rujukan ini. Okay, nampak sini nampak. Mula, langkah 1, langkah 2, langkah 3 tamat dah. Ini kita panggil secara linear, straight je. Ada kalau yang kita belajar yang akan ada yang lebih banyak jenis struktur kawalan kan, akan ada pilihan, dia tidak naik atas, ulang semua. Struktur kawalan itu kan tidak ada, dia hanya straight to the point. Contoh, kita kata kita masak air kan, apa kita buat? Mula tak ada air dalam kettle. Okay, tak ada air dalam kettle. Kemudian letak kettle atas dapur ataupun letak kettle pada tempatnya, pasang switch. Right, masak air, tamat. Dah, macam tu. Itu contoh, maksudnya straight to the point. Dia tidak ada if. Jika elektrik rosak, jika air tak ada, tidak ada. Ada paling simple. Kalau buat air pun, mula ambil air panas, tuang dalam cawan, masukkan Milo, kacau, minum. Macam tu. Okay, ini adalah struktur kawalan rujukan. Kalau ibu nak baca buku, mula ambil buku, buka muka surat, baca, tamat. Okay, itu untuk struktur kawalan rujukan. Okay, ini adalah contoh untuk mengira purata markah di mana, okay, itu contoh pengiraan purata markah. Permasalahannya, nampak, input kita nak minta, nampak. Input, kita akan minta pengguna masukkan 2 markah ujian bulanan. Proses akan ada pengiraan purata sebab kita nak kira purata markah kan. Output dia akan tunjukkan hasil bagi nilai purata tersebut. Okay. Alright. Kemudian, kod arahan. Ini adalah kod arahan untuk mengira purata markah ujian. Okay, so sekiranya untuk sesetengah daripada anda mungkin tak tahu bagaimana nak buat, bagaimana nak menyelesaikan masalah. Okay, sebenarnya hashtag ini digunakan. Hashtag ni kalau kita nak letak pun tidak apa, tetapi untuk
apa pengatur cara beginner, maksudnya kita nak faham untuk lebih memudahkan. Hashtag tu adalah sebagai penjelasan kepada anda untuk anda tahu, okay, hashtag. Maksudnya hashtag ini penerangan untuk awak tahu apa bahagian ni untuk apa. Hashtag bermaksud masukkan masuk ujian. Okey, so kalau ada kesalahan input, kita boleh tahulah, okey, mesti kat sini ada salah. Dan satu. So awak tahulah, first kita nak minta pengguna masukkan masa ujian 1. So kita buatlah. Hashtag masukkan masa ujian 1. Hashtag masukkan masa ujian 2. Mengapa dia buat ni? Untuk dia lebih senang. Sebab dia ni ibarat macam beginner baru lagi. Okay, saya nak faham. So saya masukkan hashtag ni untuk saya tahu. Ini saya masuk untuk masuk ke masa. Ini saya masuk untuk masuk masa ujian yang kedua. Okay, nampak? Satu persatu dia buat. Alright. Okay, ini adalah nampak integer. Kenapa pilih integer? Kerana masa ujian tidak ada berbentuk perpuluhan. Okey. Input bermakna kita input. Tulis ayat apa yang anda buat. Maka kedua ini adalah boleh ubah. Bukan pemalan, boleh ubah, boleh berubah-ubah. Integer juga kerana masa ujian adalah nombor bulat. Okey, minta input. Nampak? Hashtag lagi dia nak tahu, bagi tahu di bawah ni adalah untuk operasi pengiraan purata markah. Okey, so purata bersamaan, jangan lupa bracket markah 1 tambah markah 2 bahagi 2 sebab ada 2 markah. Okay, kemudian outputnya ada tulis lagi. Paparkan markah purata bagaimana? Print. Ni line break. Purata masa ujian ialah koma purata. So dia akan tarik balik nilai purata ini. Okey, so ini adalah outputnya di mana pengguna akan masukkan markah ujian 1 iaitu 65. Kemudian masukkan markah ujian 2 65. Purata markah ujian 65. Okey, kalau kat sini dia tidak mention, dia tak ada bagi tahu pun nak nombor bulat ke apa. So dia terus bagi nombor tersebut. Sebab kita pun tak ada isytiharkan kita nak nombor bulat ke, nak nombor perpuluhan. So ini adalah hasil yang dia akan dapat. Okey. Itu adalah yang paling basic Alright. So ini adalah yang macam kita melibatkan penggunaan matematik sedikit. Okey. Alright, tadi yang paling simple punya. So this one saya ambil saya hanya ambil contoh di dalam buku teks anda. Okey. So this one awak boleh baca. Jessica ingin bina atau cara mengira luas segitiga. So ingat, we learn in the mathematics how to calculate, alright, the area of triangle. Okay, so you must know the formula of area triangle. Okay, half times sin height. Okay, right. So dalam langkah penyiasatan, kita perlu fikir input. Nampak? Awak kena tahu tau, awak kena baca soalan. Sebab kita ni apabila kita terlibat di dalam bidang pengkomputeran, kita perlu fikir faktanya. Kita kena tahu di mana data yang penting, data yang tidak penting. Kena kaitkan dengan teknik statistik yang telah dipelajari. Okay, alright. Dan juga proses yang terlibat. Prosesnya apa? Mengira luas segitiga tadilah. Okay, alright. Kemudian input dikendaki, dia bagi tahu apa dia minta pengguna masukkan. Ukuran panjang tapak serta tinggi segitiga. Rumus, ini dia. Ini adalah prosesnya nanti. Okay, alright. Ini ada spelling error sikit, pernyataan Okay, so langkah 1, apabila you dapat soalan nanti, okay, so you kena define apa first thing yang kena buat. Langkah 1 ibarat macam teknik lerayan, mengenal pasti apa permasalahan soalan tersebut. Okay, so di sini dia nyatakan, okay, first kenal pasti input yang diperlukan ataupun dimasukkan iaitu apa? Panjang tapak, tinggi, unit mesti cm. Kemudian proses. Okay, kena tahulah kalau soalan tak mention struktur kawalan apa, awak kena tahu struktur kawalan. Sebab banyak struktur kawalan pilihan besaran, struktur kawalan pelbagai pilihan, struktur kawalan pilihan tunggal. Nampak?
terlalu banyak struktur kawalan. So you sendiri kena fikir struktur kawalan apa yang bersesuaian dengan soalan tersebut. Okey. Kemudian mengenal pasti output yang diperlukan, iaitu luas segitiga dikira. Dia akan paparkan nanti luas segitiga hasilnya. Okey. So langkah 2 menulis algoritma. Algoritma seperti inilah. Okey. Apa isytiharkan. Isytiharkan formula ubah luas tapak dan tinggi. Kemudian masukkan ukuran panjang tapak sebab kita mintakan pengguna masukkan. Setkan tapak kepada input yang dimasukkan. Masukkan ukuran tinggi. Setkan tinggi kepada input yang dimasukkan. Kira luas. Okey. Paparkan jawapan taman. Itu algoritma kita. Alright. Straight to the point je. Nampak? Okay, dia tidak ada belok-belok. Jika tapak lebih daripada 5 tak ada. Dia ada terus je. Okay, ini hanya basic saja tau yang ini. Ini basic. Okay, tidak bermaksud ada 3 langkah je. Dia boleh lebih daripada 3 langkah. Tapi mesti secara linear lah. Straight je. Dia tak ada pusing. Jika tak ada. Dia pergi ke sini ke kanan tidak ada. Okay, nampak? So ini adalah carta akhirnya. Okay, nampak sama tak dengan tu Ahmad paparkan. Okay, kat sini masukkan. Kat sini ada tulis paparkan lah sebab nak paparkan mesin untuk masukkan ukuran tapak. Okay, alright. Ini adalah pengekodan apabila menggunakan scratch. Okay, apabila menggunakan scratch, kita mesti askan tanya sebab kita nak minta pengguna masukkan input. Kemudian isytiharkan formula ubah. Tanya pula tinggi. Isytiharkan tinggi kepada jawapan yang dimasukkan. Setkan luas. Untuk scratch dia tak ada setengah. So awak kena ubah, tukarkan kepada titik tengah iaitu 0.5 kali tapak kali tinggi. So nanti dia akan paparkan outputnya. Okay. So ini adalah menggunakan Python. So ini saya sendiri cuba. So sepatutnya awak juga cuba setiap contoh-contoh pengekodan yang ada di dalam buku teks anda. Untuk awak lebih tahu dan lebih nampak apa jadi kalau mungkin. Kadang-kadang sebenarnya kalau kita buat praktikal ini di dalam kelas, sebenarnya kan biasa pelajar mesti ada error. Okay, sebab tu sebenarnya bila saya bagi tugasan, tolong buat. Okay, sebenarnya setiap kali kelas awak perlu tunjuk muka awak, bukannya hide muka awak. Okay, sebab saya tak nampak muka awak. So tak mungkin ada di antara anda log in lepas awak pergi tempat lain awak tidak mendengar. Okay, sepatutnya untuk pelajar yang bagus, dia tunjukkan muka dia memang berada di dalam kelas saya dan mendengar. Okay, saya bukan tidak percaya ada kemungkinan pelajar. Okay, sebarangkali kali seperti itu adanya di sini. Okay, itu sepatutnya kalau kita berada di kelas memang saya akan suruh you cuba. Right, walaupun you kata you ikut buku teks, mesti ada tertinggal walaupun satu simbol. Pernah jadi saya suruh buat praktikal, cikgu ada error, ada ralat. Sebab dia ada terlepas samping ataupun terlebih simbol macam tu. So cuba setiap contoh. So this one saya dah cuba. First kita minta pengguna masukkan ukuran panjang tapak. Kita tulislah segmen kod untuk tu. Kenapa float? Kenapa float? Okay. Float adalah kerana kadang-kadang kan ukurannya ada titik perpuluhan sebab cm. Alright, cm 7.2. 6.4. Nampak? Ada titik perpuluhan untuk panjang tapak ataupun panjang tinggi. Alright, sebab tu kita pilih float. Kenapa? Sebab kita nak minta pengguna masukkan data lah. Okay. Okay, kemudian pengguna masukkan ukuran panjang tinggi. Kemudian juga segmen kod. Kemudian formula. Kita luas segitiga sama. Sepakat kepada titik perpuluhan. 0.5 kali tapak kali tinggi. Bersama dengan luas. Sorry. Kemudian cetak output. Kita paparkan luas segitiga ialah luas. Tapi kalau soalan minta round off kan awak kena tulislah coding round semua tu berapa titik perpuluhan. Okey, ini adalah contoh output scratch. Nampak? Dia tunjuk masukkan 15 semua ni. Dia akan bagi salah ialah berapa. Ini adalah Python. So saya buat dua satu, kedua-dua nombornya adalah nombor bulan. So ini hasilnya. This one salah satunya mempunyai nombor titik perpuluhan. So ini jawapannya.
Okey, tapi kalau you nak lebih cantik, apa dia? Okey, so kat belakang ni buatlah centimeter square. Tapi centimeter square itu sebenarnya bukan senang nak buat nombor 2 tu kecil tau. Okey, right? Okey, so kalau macam ni pun kita faham lah. Okey, dia sebab dia nak memang cari luas segitiga. Okey? Alright, so itu adalah untuk sistem kawalan rujukan hari ini. Okey? Untuk next class, saya takut nanti tak nampak apa yang saya paparkan. Okey, untuk next class nanti, okay, kita akan pergi kepada struktur kawalan pilihan dalam penyelesaian masalah. Ini saya kata dia, struktur kawalan pilihan ni banyak jenis tau. Ya, so you kena ingat balik bagaimana kalau struktur kawalan pilihan tunggal, struktur kawalan pelbagai pilihan. This one you kena rujuk balik buku teks. Tapi sebab saya tahu kebanyakan anda buat pinjaman buku teks tu memang sukar lah. So memang kena cari nota-nota dahulu. Okay, so untuk struktur kawalan rujukan, saya telah beri tugasan. Okay, di mana nampak anda perlu, okey, di mana penyataan soalan dia? Senarai nama rakan anda diletakkan dalam satu bulatan, dalam ukuran diameter bulatan tersebut tidak boleh melebihi 1.5. Tulis satu asu cara bagi mengira luas permukaan bulatan yang diperlukan. This one perlu ada sudut kod, catang alin dan juga segmen kod. Segmen kod tu satu adalah segmen kod yang seperti ini. Awak kena masukkan yang ini pengekodan ini. Segmen kod Python. The next one saya lupa masukkan. Okay. Saya duplikatkan di mana ini adalah output kod Python. Okay, untuk struktur kawalan rujukan ni ada PPT dia. Saya lupa untuk letak di sini. Nanti saya akan tengok, saya akan tukarkan namanya sahaja dan tajuk assignment kita. Okay, so disebabkan saya bagi tugasan, so kelas kita hari ni habis tamat sampai sini. Okay, so bagaimana nak selesaikan soalan ini? Okay, untuk soalan ini memang you kena baca betul-betul lah apa dia minta. Saya kena tengok buku teks. Betul tak? Betul. Saya hanya ada buku melalui online saja. Oh, sebenarnya macam ni. Okay, bagi sesuai kejayaan kelas, senarai nama rakan anda. Aku saya tulis kenapa rakan anda akan diletakkan dalam satu bulatan dan ukuran diameter bulatan tidak boleh melebihi 1.5. Tulis satu atau cara untuk mengira luas permukaan. So sudut kod ni lebih kurang kita menulis kelima sebab kelima tidak ada mula dengan tamat kan. So sudut kod perlu ada mula dengan tamat lah. So awak kena kenal pasti dahulu. Kalau awak rasa tak boleh terus buat sudut kod, awak buat macam ni. Awak buat macam ni dahulu. Langkah satu kena buat apa? Awak kenal pasti dulu input yang perlu dimasukkan berkaitan ini. So awak lihatlah. Tulis satu acara untuk mengira luas bulatan. So formula luas bulatan ini kan. Okay, formula luas bulatan ini. So ini adalah prosesnya. Input dia apa? So awak kena kenal pasti. Okay, bagaimana untuk tahu? Okay, untuk membuat soalan, menjawab soalan ini. Okay, alright. Nanti hantar sebelum minggu depan. Saya buat lambat sikit sebab ada di antara anda, saya tak tahu dah masuk dalam grup tetapi setiap kelas tak masuk. Mungkin ada kekangan tersendiri. Okay, cuba buat. Siapa yang dah siap, hantar saja
kalau saya dah bagi feedback tu bermaksud saya dah masukkan markah anda di dalam file PPT. Okey, hari tu sebab saya tak ada lagi tanda kerana saya mau kepada sebab terlalu banyak untuk tingkatan 3 sebab dia ada kaitan untuk projek. So memang ambil masa untuk tanda kelas awak punya tugasan lah. Okey, so buat saja dan okey. Untuk remote learning ni memang saya tak update kat sini tapi tolong rujuk kepada YouTube. Ada video-video yang latest saya dah masukkan. Okey. Rujuk je kat situ. Kat sini kadang-kadang saya tak update tapi lihat pada YouTube ada yang saya dah muat naik di situ. Okey, so itu saja untuk hari ini. Ada sebarang persoalan untuk struktur kawalan rujukan ini. Okey, kalau ada struktur kawalan rujukan ni senang. Okey, sebab macam kita katalah linear dia straight dia, tak ada pergi lencong-lencong ke tempat lain. Okey, dia tidak ada pergi ke tempat-tempat lain. So awak boleh jawab soalan ini. Okey, sangat mudah untuk struktur kawalan rujukan. Okay, alright. So itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Kita akan berjumpa nanti pada next class. Okay, iaitu pada